Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini merupakan siri ke-12 bagi program #3A yang telah dianjurkan oleh bahagian Psikologi Kaunseling Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya Izzah binti Supeni, Kaunselor Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Sabak Bernam, hari ini akan menyampaikan tajuk yang terakhir, iaitu mengurus krisis. Tuan-tuan dan puan-puan, tahukah apa punca krisis? Tuan-tuan dan puan-puan, ataupun punca krisis yang berlaku? Puncanya adalah kerana kekecewaan, kehilangan, trauma, kesusahan hidup, kesedihan dan juga kelesuan. Krisis ini mempunyai impak ataupun kesan yang sangat besar, iaitu dari segi kesihatan mental. Krisis, kita perlu memahami dan menyedari reaksi tekanan dalam krisis ataupun bencana ini. Kita perlu mengenal pasti gejala dan tanda yang memerlukan intervensi dan pemulihan lanjut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu memahami bencana kesihatan mental akibat daripada krisis. Bencana ataupun krisis adalah peristiwa yang luar biasa. Tidak ada dua bencana yang sama. Tidak ada dua mangsa yang sama. Tidak ada dua pengalaman bencana yang sama. Tidak ada dua pengalaman respons dan pemulihan yang sama. Cenderung dikaitkan dengan reaksi khusus dalam kalangan mangsa yang terselamat. Oleh itu, persepsi dan juga tanggapan individu terhadap peristiwa yang dikongsi akan berbeza. Kesan krisis terhadap psikologi, ekonomi, fizikal, sosial dan juga kesihatan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kesan krisis dari segi fizikal dan juga kesihatan adalah berkaitan tentang kematian, kecederaan, kehilangan anggota badan dan juga penyakit berjangkit. Kesan krisis dari segi sosial berkaitan corak kehidupan, perubahan secara tiba-tiba corak kehidupan, ketidakpastian mengenai masa depan, realiti kehidupan harian makin menekan. Sokongan sosial, perubahan atau kehilangan sokongan sosial. Komuniti setempat, perubahan atau kehilangan komuniti setempat. Dinamika keluarga, perubahan dinamika keluarga. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kesan krisis adalah berkaitan dari aspek ekonomi, iaitu kerosakan atau kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan dan pengangguran, kerosakan infrastruktur. Berikut adalah beberapa contoh berkaitan dengan kesan krisis ekonomi. Bagaimana pula kesan krisis dari segi psikologi? Iaitu perubahan gaya hidup secara tiba-tiba. Krisis ekonomi, perubahan atau kehilangan sokongan sosial dan juga kehilangan atau kematian. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana pula dengan kesan krisis dari segi aspek psikologi? Acute stress disorder, post traumatic stress disorder, kecelaruan
penyesuaian, adjustment disorder. Kecelaruan kebimbangan, anxiety disorder. Kecelaruan kebimbangan umum, generalized anxiety disorder. Kecelaruan panik, panic disorder. Fobia, kehilangan, kesedihan, kekecewaan dan marah. Kemurungan, depression. Apa yang perlu kita lakukan semasa dan juga selepas krisis, tuan-tuan dan puan? Fokus pada kesejahteraan psikologi. Kenal pasti simptom psikologi. Campur tangan dan sokongan. Seterusnya adalah rujukan. Dari segi aspek mengenal pasti simptom psikologi, kita perlu peka dengan tingkah laku dan percakapan, menunjukkan sifat yang berbeza daripada sebelumnya, berkemungkinan sedang menghadapi krisis. Sebagai contoh, seseorang individu itu suka menyendiri. Perubahan dari kebiasaan dan dari segi penampilan. Bagaimana pula dengan selepas krisis? Campur tangan dan sokongan segera, iaitu campur tangan segera apabila mengetahui ahli keluarga terdekat ataupun rakan sedang dalam krisis. Ada sistem sokongan, support system, sokongan emosi, menjadi pendengar yang baik, memberikan harapan dan kata-kata positif. Kesannya sentiasa akan rasa dihargai dan ada yang menyokong dirinya menghadapi krisis yang sedang dihadapi. Apa yang perlu dibuat selepas krisis? Iaitu dengan membuat rujukan segera. Sekiranya jika tiada perubahan, membuat rujukan pada pakar psikologi, pada kaunselor atau doktor perubatan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah tajuk yang terakhir bagi program #3A. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana mengikuti 12 siri program #3A. Kepada pihak tempat pentadbir juga diucapkan terima kasih kerana setiap selepas program tuan-tuan dan puan-puan membuat penilaian program. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang memerlukan bantuan, khidmat bantu kaunselor, bolehlah melayari alamat yang tertera. Jadi cukup setakat ini penyampaian saya pada kali ini. Saya mohon maaf di atas segala kelemahan dan kekurangan daripada saya. Saya Izzah binti Supening mohon permisi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.